Bertemu kembali rentasan berita edisi 839. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Alasan tidak masuk akal, halalkan pendehakaan. Kini Ketam mengajak anak berjalan lurus. Politik Malaysia ada berapa kolab? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Tebuk Atap menerusi Menteri Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, sidang parlimen ditangguh kerana sebahagian besar anggotanya merupakan kumpulan berisiko dijangkiti COVID-19. Katanya daripada 220 ahli parlimen, 77 daripadanya berusia 61 hingga 69 tahun, 19 orang berusia 70 hingga 79 tahun dan 4 lagi berusia 80 tahun ke atas. Apabila parlimen bersidang, seorang ahli parlimen akan bawa 3 pegawai. Bayangkan berapa ramai di tempat itu dengan kaki tangan awam, kata Setiausaha Agung PAS itu seperti dipetik bernama. Pembangkang menganggap kenyataan Taqiyuddin itu mencabar titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan menghina institusi Raja Berperlembagaan. Bekas pengarang kanan Akhbar Harakah Datuk Tarmizi Muhammad Jam berkata, akhirnya terpaksa jadi bodoh dengan ketengahkan alasan bodoh walaupun datangnya dari seorang menteri setelah tiada lagi alasan yang lebih rasional untuk buka pintu parlimen. Beliau melihat perbuatan Taqiyuddin itu amat memalukan. Malunya negara luar tengok, hatta orang-orang kampung pun tahu menilai alasan bongok macam itu. Sebelum ini, Presiden Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia, Datuk Zainul Rija Abu Bakar berkata, menurut perkara 40 Perlembagaan Persekutuan Yang di-Pertuan Agong menjalankan tugas dan fungsi seripaduka atas nasihat Perdana Menteri. Menurut beliau, perkara 55 menyatakan tentang 3 kuasa utama dimiliki Yang di-Pertuan Agong, iaitu memanggil sidang parlimen, memprorok parlimen dan membubarkan parlimen. Bagaimanapun, kata Zainul Rijal, perkara 55/2 di atas secara spesifik tidak menyatakan Yang di-Pertuan Agong perlu bertindak atas nasihat Perdana Menteri dan hal ini juga hanya terhad kepada memprorok dan membubar parlimen. Mengikut perkara 55 Perlembagaan Persekutuan, hanya Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil parlimen untuk bersidang serta mempunyai kuasa mutlak untuk menghentikan ataupun membubarkan parlimen. Yang di-Pertuan Agong diperuntukkan oleh perlembagaan untuk menetapkan persidangan parlimen dalam tempoh masa 6 bulan di antara persidangan yang lalu dalam penggal terakhir dan tarikh mesyuarat pertama dalam persidangan penggal akan datang. Katanya dipetik Sinar Harian. Menurutnya, perkara 40 menyentuh isu tanggungjawab perlembagaan Yang di-Pertuan Agong, manakala perkara 55 berkaitan kuasa seri paduka. Zainul Rija berkata ia 2 perkara berbeza dan tidak boleh dibaca secara bersama, malah berdasarkan prinsip undang-undang yang menyatakan perkara spesifik mengatasi perkara umum. Boleh juga dikatakan perkara 55 tidak menyebut keperluan nasihat Perdana Menteri mengatasi perkara 40 yang bersifat umum menurut laporan. Sudah tentu tidak ada di mana-mana peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyebut parlimen boleh ditangguhkan kerana ramai ahlinya warga emas. Semasa menjadi kera yang mengambang, langsung tidak ingat bahawa mereka sudah menjadi warga emas. Sebagai warga tua di negara ini, mereka wajib menjadi contoh dan teladan kepada anak cucu, bukan menunjukkan kebebalan. Mengulas mengenai alasan Taqiyuddin ini, Tarmizi Timbalan, pengerusi amanah wilayah persekutuan itu berkata, tuan-tuan puan-puan, parlimen tak boleh buka sebab YB tua ramai. Bila mereka tersepit dan dalil tak jumpa, maka tidak ada rasa malu untuk mereka berdusta. Inilah PL orang berbuat khianat. Jangan lupa, timbalan Yang di-Pertuan Agong yang juga Sultan Nazrin Shah turut menyeru wakil rakyat supaya bersyukur atas kejayaan diri kerana kuasa yang dipinjamkan oleh Allah hendaklah diterima sebagai tanggungjawab kerana mereka akan diadili di akhirat nanti.
Doa rakyat yang merasakan diri mereka teraniaya tidak ada dinding untuk dimakbulkan ilahi. Janganlah rakyat dianiaya kerana dipengaruhi emosi berdendam dan pemikiran politik yang jumut. Baginda bertitah demikian ketika istiadat pelantikan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Sa'rani Muhammad sebagai Menteri Besar negeri itu yang ketiga dalam satu penggal pilihan raya umum tidak lama dahulu. Namun mereka yang kini mendapat kuasa yang dipinjamkan Allah itu enggan dipertanggungjawabkan menerusi semak dan imbang di Parlimen. Inikah caranya PAS membina apa yang sering diwiridkan oleh pemimpinnya sebagai kerajaan Melayu Islam? Hanya satu perkataan yang sesuai untuk mereka, iaitu derhaka. Malaysia dilaporkan sedang menyasarkan kerusi dalam Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHRC bagi sesi 2022 hingga 2024. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein, HRC mewakili semangat multilateralisme yang terus diperjuangkan oleh Malaysia. Sebagai anggota HRC, Malaysia akan terus bekerja rapat dengan semua peserta dalam usaha membangunkan hak asasi manusia di negara ini dan di peringkat dunia, kata Hishamuddin Disember lalu di petik Free Malaysia Today. Seperti kebanyakan menteri tebuk atap yang hilang dari radar apabila keluar terus merapu, persoalan yang lebih besar, layakkah Malaysia menganggotai UNHRC? Perubahan pemerintahan tahun lalu terbukti menjadi kemunduran besar bagi kebebasan asasi di Malaysia, menurut Kumpulan Hak Asasi Manusia Berpengkalan di Afrika Selatan, Civicus. Sebelum ini, Kerajaan Pakatan Harapan telah cuba mengambil beberapa langkah untuk menghapuskan undang-undang dan polisi yang menindas, walaupun belum secara sepenuhnya. Kerajaan Pakatan Harapan telah menghapuskan Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 yang dianggap zalim. Kerajaan Pakatan Harapan jauh lebih terbuka untuk terlibat dengan masyarakat sivil dan komuniti hak asasi manusia berbanding Kerajaan Barisan Nasional. Namun Kerajaan Perikatan Nasional menghentikan kemajuan ini, dakwa kumpulan tersebut. Ulasan Civicus itu muncul bersekali dengan laporan yang diterbitkan badan itu dengan kumpulan hak asasi berpangkalan di United Kingdom Artikel 19 yang melihat kepada keadaan kebebasan asasi ketika tahun pertama pentadbiran Perikatan Nasional yang bertajuk Rights in Reverse, 1 year under the Perikatan National Government in Malaysia. Mengulas mengenainya, Peguam Muhammad Faiz Fazil berkata hasrat Malaysia untuk menyertai UNHRC penggal 2022 hingga 2024 perlu dipersoalkan. Ini kerana sejak negara dipimpin oleh Kerajaan Perikatan Nasional, proses pendemokrasian dan hak asasi manusia di Malaysia semakin merosot. Ini sama sekali berlawanan dengan matlamat utama Suruhanjaya ini yang ditubuhkan sejak 2006, iaitu mempromosi dan melindungi hak asasi manusia di dunia, ujarnya dalam satu kenyataan. Faiz berkata Indeks Kebebasan Dunia Freedom House memberi skor kepada Malaysia ketika pemerintahan Pakatan Harapan dari tahun 2018 hingga 2019 dengan peningkatan dari 45 kepada 52 markah. Skor hak politik juga meningkat, iaitu 18 kepada 21, dan skor kebebasan sivil juga meningkat dari 27 kepada 31. Namun, kata Faiz, apabila Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih Putrajaya, Indeks Kebebasan Dunia Malaysia menurun kepada 51 markah pada tahun 2021. Selain itu, skor hak kebebasan sivil pada tahun 2021 juga menurun kepada 30 markah berbanding tahun 2019. Indeks ini membuktikan berlakunya kemerosotan dalam aspek kebebasan dan hak asasi manusia di bawah PN berbanding ketika era pemerintahan Pakatan Harapan. Faiz yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir melihat kemerosotan Indeks Kebebasan Dunia ini adalah didorong oleh beberapa tindakan Kerajaan Perikatan Nasional yang gagal menghormati sistem demokrasi dan hak asasi manusia di Malaysia. Bila mengambil beberapa contoh, antaranya pertama, merompak mandat rakyat atau kudeta dengan menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan yang jelas membelakangkan sistem demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua, Kerajaan Perikatan Nasional menggunakan darurat dan menggantung Parlimen nyata menggugat sistem demokrasi di Malaysia. Walaupun berhadapan ancaman pandemik COVID-19, negara-negara lain tidak menggantung Parlimen walaupun mereka melaksanakan darurat dan Parlimen masih berjalan seperti biasa. Sementara itu, yang ketiga, Kerajaan Perikatan Nasional menghalang kewujudan parti politik baru seperti Pejuang dan Muda walaupun perkara 10 Perlembagaan Persekutuan menjamin hak rakyat untuk berpersatuan. Ini berbeza dengan Kerajaan PH yang membenarkan parti politik baru ditubuhkan, antaranya Parti Putra. Keempat, pendakwaan terhadap Malaysia kini jelas memberikan gambaran bahawa kebebasan media terjejas di bawah Kerajaan
Perikatan Nasional. Manakala yang kelima, wujud desakan daripada parti pemerintah supaya Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 digunakan untuk mengenakan tindakan tegas terhadap pihak yang mengkritik Perdana Menteri di media sosial. Oleh itu, tegas Faiz sebelum Kerajaan Perikatan Nasional bercita-cita untuk membawa Malaysia menyertai Suruhanjaya Hak Asasi Manusia PBB, adalah lebih baik mereka membaiki sistem demokrasi dan hak asasi manusia yang telah dirosakkan sebelum ini. Kita tidak mahu negara menjadi bahan gelak ketawa negara lain dalam mempromosikan hak asasi manusia, sedangkan di negara kita sendiri sistem demokrasi dan hak asasi manusia dicabuli. Malaysia perlulah menjadi negara contoh terlebih dahulu dalam melaksanakan sistem demokrasi dan hak asasi manusia sebelum bercita-cita menyertai Suruhanjaya Hak Asasi Manusia PBB. Ulasan Faiz selari dengan pandangan masyarakat sivil yang prihatin tentang hak asasi manusia di Malaysia. Kali ini tak ada ahli parlimen DAP yang menjadi ahli-ahli lembaga pengarah dalam Civicus dan Artikel 19. Namun, pandangan masyarakat sivil antara bangsa terhadap Malaysia tetap juga negatif. Politik Malaysia kini sudah sampai pada tahap cacar marba yang memeningkan penganalisis dan penulis sejarah di masa hadapan. Pemimpin kerajaan tebuk atap ini menyeru supaya tidak berpolitik di zaman COVID-19, tetapi merekalah yang berpolitik sakan. UMNO mahu berpisah dengan Bersatu pada pilihan raya umum ke-15, tetapi kini masih nak meneruskan nikah mutaahnya dengan parti yang digelarnya pengkhianat itu. Ia amat aneh kerana di dalam Bersatu itu penuh dengan kata-kata politik yang melompat dari UMNO. Ini kerana dalam kolam Bersatu ada banyak makanan untuk kata-kata politik itu. Contohnya, jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC. Setiausaha Agong Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah mengesahkan pihaknya menerima surat UMNO yang memaklumkan bahawa parti itu tidak akan bersama mereka dalam pilihan raya umum akan datang. Namun Bersatu sukar melepaskan UMNO kerana parti itu membantu Tan Sri Muhyiddin Yassin melengkapkan nombor yang diperlukan bagi menafikan kemarahan Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa langkah Sheraton Februari tahun lalu. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pula hanya berani berteriak di dalam Facebook. Kini mereka cuba lakukan apa sahaja untuk mengaburi mata rakyat, hatta membeli belah sana-sini demi mempertahankan kuasa, katanya. Bagaimanapun menurut Zahid, rakyat kian celik dan pada akhirnya mereka terpaksa kembali bertemu jua dengan UMNO Barisan Nasional dalam penentuan pilihan raya umum ke-15. Apabila tiba saat itu nanti, saya seru seluruh penyokong dan ahli UMNO Barisan Nasional jangan kecundang lagi dengan muslihat lawan, ujarnya tanpa mempericikan siapa yang dimaksudkannya. Berpidato kononnya jika mereka menang, parti UMNO Barisan Nasional akan diselamatkan oleh pemimpin kerajaan baharu. Saya dimaklumkan, ucapan-ucapan yang penuh dengan kepura-puraan dan hipokrit itu mendapat tepukan gemuruh para hadirin. Hakikatnya, selepas tewas, UMNO Barisan Nasional malah dihina, dikeji dan cuba dihapuskan secara total oleh mereka, tegas Zahid. Melalui bayangan yang dibuat oleh Presiden UMNO itu, kita dapat mengenali siapa lawan itu kerana beliau pernah menggelarkan kerajaan UMNO Barisan Nasional sebagai kleptokrasi. Dalam hubungan ini, Ahli Parlimen Gua Musang Tan Sri Tengku Razali Hamzah pula mendesak agar kesemua ahli parlimen mereka mendarik balik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri. Sementara itu, bekas Setiausaha Agong Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa pula berada dalam kolam Bersatu, pula menyifatkan keputusan UMNO untuk memutuskan hubungan dengan Bersatu pada pilihan raya umum ke-15 sebagai pendirian pramatang. Beliau mempersoalkan bahawa tindakan yang dibuat dalam keadaan tarikh pilihan raya umum belum diputuskan sebagai memberi disadvantage kepada UMNO. Katanya sudah tentu pihak kerajaan khususnya Bersatu mungkin tidak lagi memberi kerjasama kepada pemimpin UMNO yang sudah mengambil pendirian menentang atau menolak parti berkenaan. Tidak bekerjasama dengan PPBM atau Bersatu bererti tidak bekerjasama dengan Perikatan Nasional yang terdiri daripada ahli gabungan parti-parti PPBM, PAS, Gerakan, PBS, STAR dan lain-lain. Apakah ini menguatkan atau melemahkan parti? Soalnya, beliau juga bertanya kalau sudah buat keputusan tidak bekerjasama dengan PPBM atau Perikatan Nasional, maka ahli mahu tahu UMNO mahu bekerjasama dengan siapa? Bersendirian, dengan Keadilan dan Anwar, dengan DAP dan Lip Kit Siang, jajaran baharu. Anwar Musa merupakan penganjur slogan kebencian No Anwar, No DAP. Kini beliau seperti cacing kepanasan apabila UMNO memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu pada pilihan raya umum ke-15. Pada masa yang sama, pimpinan PAS yang bertegas bahu sekelambu dengan Perikatan Nasional sambil bermain dalam kolam Muafakat Nasional.
Ini bukan lagi seperti nikah mut'ah, tetapi umpama poligami tanpa izin. Entah bagaimana PAS akan mendamaikan kedua pasangannya yang saling bercakaran itu. Hendak digunakan slogan Melayu Islam tidak relevan lagi. Kerana Datuk Seri Wee Ka Siong sudah berteriak, saya tidak mahu dengar orang kata Perikatan Nasional Kerajaan Melayu Islam. Sejak itu, pemimpin PAS sudah bungkam. Umpama lidah sudah tersimpul. Apabila timbul isu yang berkaitan dengan Islam, mereka tidak lagi bertindak pantas untuk membantah dan ada kalanya terus membisu, tidak seperti ketika Pakatan Harapan memerintah. Jangan ingat rakyat tidak sedar kalian bermain politik tak kala negara berhadapan dengan COVID-19. Lebih-lebih lagi kata-kata politik yang menggadai prinsip dan tidak tahu malu. Rakyat akan menghukum kalian kerana merampas mandat mereka, mengkhianati hak mereka dan tidak mementingkan kebajikan mereka. Rakyat akan ingat kalian bukan sebagai pejuang tetapi sebagai petualang kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel, layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Sehingga kita bertemu lagi. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera.